Okay, Assalamualaikum and hi, good evening semua pada student-student semua. Okay, so hari ni saya akan ceritakan, tell you about lab and assignment for DE 3413. Okay, jangan lupa buka kalam balik. Okay, nanti kalam sudah berbual lab, assignment dan juga rubrik. Okay, so sekarang ni sebelum kita start, student kena faham dulu tau. Banyak student bila dia dapat benda ni, dia tak nak baca apa benda yang ada. Okay. So lab assignment you buka dulu. Okay, contoh rubrik Okay, rubrik kalau you tengok lab assignment guna rubrik yang sama. Okay, same rubrik. Suatu yang kalau student banyak tanya sir, apa yang kena ada content dalam report, my presentation apa semua. Sebenarnya kalau you betul-betul clever, you boleh tengok sendiri dalam you punya ni. Okay, dalam rubrik you ni, you nampak tak? Okay, dalam rubrik ini you akan ada report dan juga presentation. Maksudnya kena hantar report untuk lab pun sama, untuk assignment pun sama. Kenapa? Kenapa kita kena ada report dan presentation untuk lab juga? Sebab your lab hanya ada satu saja. Okay, only one. Satu lab dan satu assignment. Sebab tu kita kena ada dalam lab pun you kena ada report dan juga presentation. Okay, kalau face to face lain. Kalau face to face kita ada you buat lab di ni. Tapi sekarang kita buat guna software, so you kena present juga dan you punya lab. Okay, so dekat sini nampak kita ada dua jenis. Okay, pertamanya kita ada modern tool usage. Maksudnya dekat sini dia adalah we are using maksudnya kalau yang bahagian first ni adalah you punya report. Okay, everything about your report. Okay, so you nampak kalau markah 5 ni tinggi, apa yang dia nak. Okay, topic and purpose communication are stated clearly, baca one by one. Lepas tu tengok markah yang banyak kat mana. Macam ni dia tak ada orang kata perkali dia kan. So ni markah dia paling maksimum 5 mark only. Kalau yang bawah ni macam mana? Dia ada times 2. Maksudnya 5 darab 2, 10. Sebab tu yang fokus, body kena betul, provide general impact. You kena baca satu-satu ni supaya markah you tinggi. Maksudnya kat sini bahagian report, you akan nampak dia berada di the second, third and fourth. Okay, you nampak yang ini adalah benda yang kita nak dalam you punya report. Okay, lepas tu kita ada environment and sustainability. Ini selupa nak ceritakan kamu juga. Okay, dalam lab kamu ni, dalam course structure kamu ni, okay, saya ceritakan kamu ya. Dalam lab ni kamu kena faham dulu. Ini dalam syllabus kamu ni, bila nak buat lab, you kena tahu ini adalah lab. So dekat sini apa yang kita nak? Kita nak you ada taxonomy level, psychomotor you, maknanya manipulation. Maksudnya kita nak you boleh manipulate. You give your instruction, you boleh manipulate. Ni lab dia. Okay. You kena faham dulu apa yang ada dalam lab. Dia kata apply the principal knowledge of practical application in telecommunication. You faham? Maksudnya dalam lab ni kita nak benda ni. Lepas tu CO4 pula apa yang kita nak? Understand the application and its effect in environment of various communication system. Yang ni yang you kena faham, kita ada CO4. CO4 ni maksudnya untuk apa? CO4 ni dia tagging juga dengan PO7, Environment and Sustainability. Yang ni maksudnya kena Google sendiri. Maksudnya dalam lab ni, contohnya lab ni adalah lab analog communication, you boleh cari sendiri apakah yang dimaksudkan dengan environment and sustainability. Okay, you boleh buat contoh macam dalam dunia biasa. Okay, contohnya you come to khusus ni subjek ni. Nanti at the end of the semester nanti you kena isi satu form. Macam manakah khusus ni bagus ke tak? Maksudnya you kena faham sendiri. Maksudnya you kena Google sendiri, you cuba dapatkan point dia. Bila you do this lab, apa yang you dapat? Okay, apa yang you dapat dalam bentuk environment and sustainability. Okay, dekat sini nanti ada explain kat bawah. Okay, apa benda? Contohnya, ini yang kita nak. Select and describe the three elements of environment and sustainability from this topic related with the lab. Okay, sama ada you nak cerita in terms of raw material extraction, material manufacturing, computer and accessory manufacturing, packaging, transport, dia punya use, end of life ataupun opportunities. Okay, kita harap yang dalam ini, environment accessibility ni kita nak student faham. Macam you buat satu benda ni, apa efek dia, lab ni, pada you punya environment. Adakah contoh you buat lab ni menyebabkan ada berlakunya pencemaran alam, contoh something like that. Okay, tapi yang ni you boleh faham dulu. Jangan terus buat lab you tak faham apa benda yang kita kena ada. Ni. Okay, three element of environment and accessibility. Okay, ni you kena ada. Nampak ni dia tulis, dia akan tanya dalam lab. What are the element of environment and accessibility appear in this lab? Ini yang dia nak tahu. Okay. So seterusnya, okay, you boleh pilih tajuk dia.
Ini dalam analog Okey, untuk you punya lab, kita deal with analog. You boleh tengok tajuk dia. Okey, double sideband full carrier, double sideband suppressed carrier, single sideband. You boleh tengok, you boleh pilih mana tajuk yang you nak. Okey, tapi yang paling penting you faham dulu yang dekat atas ni dulu. Okey, apa yang kita nak? Okey, maksud dekat sini assessment detail you ada lab, technical report dan juga presentation. Okey, number of member per group, 2 student per group contohnya. Okay. So, fahamkan dulu objektif dia apa, lab requirement apa, lab instruction dia apa. Baca slow-slow. Okay. Choose one topic daripada table 1. Pilih salah satu. Nombor 2, dia kata design modulator and the modulator using any kind of modern computer tool. Maksudnya nak buat MATLAB boleh, Multisim boleh, LabVIEW boleh, apa pun boleh. Okay. Nanti baca balik semua. Maksudnya yang paling penting, you select dua tajuk ni. Okay, you pilih tajuk ni. Lepas tu jangan lupa you boleh tengok you punya rubrik. You boleh tengok rubrik you. Okay, jangan lupa tengok rubrik bila you nak buat lab dengan assignment. Baru dari sini dapat tengok mana markah paling banyak. Nampak ni? Presentation environment accessibility. Cuba fahamkan dulu apa benda yang kita nak dalam environment accessibility. Nampak ni? Comply engineering decision, respond to the importance of society environment. Cuba baca dulu apa benda point yang ada dalam environment and accessibility. Okay? Okay, you boleh baca. Okay, nanti kau tak faham bertanya sebalik apa benda yang you kena, yang you kena, tapi topik dia ada bagi tahulah dalam lab ni. Okay, download dari from Kalam saya dah bagi tahu ni. Select the 3 element of environment accessibility, cari dulu daripada internet sebab kita kalau boleh nak student yang aware tau. Bukan kita guided. Okay, so kalau boleh dah tahun akhir, kita naklah macam okay, environment accessibility kita bagi slide pasal environment accessibility, bukan. Actually kita nak bagi macam you natural punya, you boleh faham. Okay, when I do lab 1, apa yang I dapat? Okay, element of environment and accessibility. Apa yang I boleh dapat? Macam tu, you fikir sendiri. Contoh macam orang bagi soalan. Kalau you menjadi pelajar student yang MP, apa yang you nak? Maksudnya you boleh fikir sendiri. Okay, saya nak jadi student MP, student yang bagus. I boleh dapat CGPA yang tinggi. Macam tu yang kita nak. Okay, clear Sebab tu you tengok macam environment accessibility ni tak ada dalam you punya slide. Okay, sebab kita nak bagi kefahaman. When you did this lab, you Google, you fahamkan dulu akta-akta yang ada apa semua. You boleh, based on your experience, kita nak kalau element of environment accessibility ni student faham sendiri. Maksudnya jangan mencemarkan alam, contohnya lah macam sebagai tahu kan. Kalau contoh ada sungai, patut tak kita buang sampah dalam sungai? Tak patut kan, kenapa dia mencemarkan sungai? Kita nak benda-benda yang lahir daripada student, macam contoh buat lab ni, you boleh faham sendiri. Okay. In term of raw material extraction, boleh Google lah, banyak kat internet. You have 3 element of environment accessibility kan, you boleh Google. Kalau you tak faham lagi, you tengok dekat rubrik dia. Apa yang kita nak dalam rubrik accessibility ni. Okay, you boleh tengok sini. Apa yang kita nak. Okay, respond the importance of social environment, ni provide adequate level significant yang apa benda lah semua ni, you boleh tengok slow-slow. Okay, high level awareness or requirement to the topic, macam tu yang kita nak. Clear Faham ke tak students? Faham sir. Boleh. Boleh. Kalau tak faham ni tanya saya balik. Jangan risau. Tapi kalau boleh apa yang kita nak dalam chapter ni adalah student tu faham sendiri. Contoh je macam you ni lah, macam you buka TV. TV. Adakah bagus tu kalau you buka TV tu 24 jam? Tak bagus kan? Kenapa dia membazirkan tenaga? Macam tu yang kita nak. Maksudnya daripada sini dia tengok environment accessibility, bila buat lab 1, analog. Apa yang I dapat? Dari segi adakah dia analog ni dia menyebabkan berlakunya pencemaran alam ke, adakah akta ke mengenai dengan analog system ni, digital system, you cuba tengok sendiri. Okay. So itu adalah dia punya lab dan assignment borang yang sama. Okay, cuma ada beza, you kena faham nanti orang tanya, apa beza lab dengan assignment? Assignment dia ada sedikit beza, quite similar tapi dia ada sedikit beza. Okay, kat mana beza? Okay, sama je, benda ni sama, you ada report dan juga demo. Okay, tapi yang paling penting kamu kena faham, kita kena ada perbezaan. Okay, sedikit perbezaan, maksudnya kamu nanti, kalau dalam report ni nanti, kamu masukkan juga tambahan ni, satu lagi, saya tak bubuh ni. Evaluation the success of your system, understanding the design of your system, your flow of presentation. Ini benda yang kita ada, berbeza sikit dengan yang ni.
lab report. Lab report lain sikit. Wah, dia juga sama ya. Okey. Jadi saya tambah satu lagi lah. Kalau yang kat sini, block diagram, circuit diagram, dan juga block diagram, boleh lah. Okey, tak apalah. Mau pula. Okey, tak apa. Okey, tak apalah. Nanti tengok balik. Nanti saya akan tambah additional lah. Okey. Tapi buat dalam bentuk macam ni. Title page ada, introduction ada, objektif, metodologi ni maksudnya you punya ni lah. Block diagram, prosedur dia, macam mana nak buat. Kalau sebelum ni kadang-kadang orang tulis instruction kan. Instruction. Sama lah. What happened? Okay. Mana ni? This modification is not allowed because the document is open for viewing. Okay, tak apalah. Okay, so clear Jadi download yang paling latest adalah download di Kalam ni. Clear tak student sir? Okay. Clear sir. Okay, apa lagi yang kamu tak faham? Okay, sekarang kita open to table balik apa yang kamu tak faham. Okay, yang kat sini untuk assignment 4 orang satu grup. Betul kan? Saya dah bagi tahu itu kan? Betul sir. 4 orang satu grup. Kalau lab 2 orang satu grup. Betul? Lab 2 student per group. Nanti isi. Okey, sekarang ni macam mana cara nak isi? Okey, ni saya nak bagi tahu cara nak isi. Okey, cara nak isi borang ni, saya bagi tahu satu benda. Guna balik template ni. Guna balik template ni. Untuk semasa ni kamu guna balik yang ni. Contoh yang benda ni. Tapi kamu delete sini. Yang ni delete semua ni. Kau masukkan jawapan kamu guna form ni. Faham ni form ni kalau ikutkan. Ini yang saya punya lah. Tapi kamu guna je balik yang benda ni. Okey, lepas tu kau masuk je jawapan kamu. Okey. Kau masuk balik jawapan kamu kat sini, kamu tulislah apa yang kamu nak. Okey, contohnya mula-mula introduction. Kan? Introduction ikut yang macam yang saya bagi. Okey, ada sampel sebenarnya. Okey. Ini student saya yang dulu-dulu dah dia buat. Okey, desktop. Okey. Desktop. Okey, dia ada student yang dulu-dulu. Diploma. Lab. Okey, kita tengok lab dulu Lab 2021. Bukan. For this. Okey, kita tengok. Student ni dia sampel lah contoh dia. Tapi sampel ni pun tak apa bagus sebenarnya. Sebab tu saya kata kita kena buat yang lagi bagus lah. Okey. Contoh. Sekejap Saya dah buka. Okey. Okey, ni saya bagi tahu ni contoh salah satu student saya buat. Okey, ni contoh yang dia buat. Okey, lab single sideband suppress carrier. Ni contoh yang student saya buat lah. Dia masukkan objektif. Okey, dia masukkan introduction. Nampak tak dia masukkan objektif dia? Faham tak? Apa yang dia buat? Maksudnya objektif ni kamu kena faham macam saya punya syllabus saya. Macam ni kan lab ni objektif saya. Faham tak? Investigate the process of analog modulation. Ini sepunya. Lab objektif dia. Tapi sebenarnya kalau kamu buat, bergantung pada sistem yang kamu buat. Okey, macam ni. Nampak? Yang ni dia bagi tahu. Theoretical foundation of the analog communication for single sideband to design simulation. Maksudnya ini berdasarkan lab yang kamu dapat, yang kamu buat. Nampak? Dia buat introduction. Tapi saya tak suka yang di sini. Dia ada silap dia. Dia tak bagi macam ni kan introduction. Dia tak bagi kat sini figure 1. Sepatutnya tulis figure 1. Apa dia. Okey. Ni dah bagus dah. Cuma tak ada listing. Nampak tak? Saya pun tak tahu apa benda. Tak letak figure 2. Figure 2 ni cerita pasal apa? Sebab tu saya kata ada benda yang kadang-kadang kamu kena bagi tahu. Ni macam ni dia buat kan. Bagus. Sebab tu metodologi nampak dia buat apa. Macam dalam kes ni dia guna Simulink. Dia bagi tahu prosedur dia macam mana. Lepas tu dia bagi tahu result simulation. Tapi yang kat sini ada silap sebab tu saya kata dia tak buat labeling elok-elok cantik. Tak terus masuk macam ni. Macam ni saya tak tahu ni nombor berapa. Okey. Nampak figure tak ada dalam kes ni. Saya tak bersuka kalau kamu tiru tak ada letak figure apa. Okey. Tak ada tulis figure apa. Okey. So metodologi dia. Ni result simulation dia buat macam mana.
Ni dia punya result dia. Okey, nampak ni. Siapa tak faham ni apa benda ni? Buat pecah macam ni. Result for information signal, carry signal apa? Ni apa benda? Siapa tak tahu apa benda ni? Sebab tu ada benda yang tak bagus, sebab tu saya kata tak tidur kena tulis figure apa benda. Ni figure apa ni? Contoh macam ni kan, result in single sideband. Ni apa ni? Bawah ni tak ada bercerita pasal apa. Tulislah figure berapa ke. Okey, ni result for the high frequency spectrum modulation index. Ni apa benda ni? Kan? Apa benda figure berapa ni? Buat elok-elok. Tapi yang ni, so far dia punya content saya suka. Result for frequency spectrum modulation signal. Nampak tak? Dia letak semua signal-signal dia. Lepas tu, nampak ni. Element of environment accessibility. Ni yang dia jumpa. Bila dia buat lab ni, dia jumpa benda ni. Dia ambil 3. Kan ada banyak kan, kalau kamu tengok dekat sini, dekat lab ni, dia ada sediakan berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang dia ambil 3 saja, kita nak 3. Jadi dia ambil end of life communication system device. Ni dia buat yang cerita macam ni lah. Raw material extraction. Lepas tu material manufacturing. Dia pilih yang ini. Kamu boleh pilih lah kamu ni, tapi mesti berkaitan dengan lab lah. Okay. And then discussion. Dia bagi tahu discussion apa yang jumpa semua discussion. Lepas tu dia letak conclusion, dia letak reference. Okay, so clear Okay, so saya tak bagi copy dia, tapi you boleh tengok cara dia. Okay, cara dia. Okay, yang ni tak guna dah Muka surat depan ni kita tak guna dah. Okay, kita guna yang baru. Yang baru yang mana kamu ambil terus yang ni saja. Faham Terus guna yang ni. Yang ni kan. Tapi yang dalam konten ni buang lah. Sebab yang ni sebagi untuk kamu. Tapi lab instruction ni kamu punya. Faham tak? Kalau kamu guna Simulink ke MATLAB ke, kamu kena guna yang lain lah. Faham tak maksud saya? Faham Faham? Okay. Okay, so kamu boleh tengok balik result ni daripada asal saya tunjuk terus. Maksudnya dekat sini kamu berguna yang baru ni macam yang saya guna bagi tadi. Okey, seterusnya letakkan objektif apa yang kamu buat, tajuk kamu apa, ni tajuk, letak tajuk, letak objektif. Lepas tu letak introduction. Cuma bawah ni letak figure lah. Kalau ikut design kamu letaklah figure. Okey, kamu boleh tengok balik slow-slow. Okey. Yang macam ni ceritakan apa benda ni sebenarnya. Kalau equation letakkan tepi ni dan nombor equation ni. Okay. Lepas tu bawah ni figure apa? Shape of waveform kamu letak bawah ni figure apa? Nampak ni. Dia tulis ni kecil ni tapi saya tak tahu apa benda figure dia. Okay. Lepas tu dia ceritakan pasal advantage, disadvantage. Okay. Lepas tu metodologi dia. Ni metodologi yang dia buat. Okay. Okay. Kamu nak guna simulation apa ke apa kan? Terpulang pada kamu. Ni result dia. Dia tunjukkan. Okay. Okay. Ni result dia. Kalau tak tahu nanti kamu boleh tengok dekat sini lah balik kat YouTube ni. Nanti saya bagi YouTube ni kat kamu. Okay, ni dia punya result. Tapi letak figure lah. Ni tak cantik ni. Macam ni tak ada figure-figure. Okay. Ni element of environment accessibility. Ni ada dalam ni dia bagi tahu. Discussion dia. Okay. Discussion dia dan juga dia punya conclusion. Okay, clear? So benda ni letak kat mana? Dekat sini lab report ni sebagai dalam Word ni, dalam kalam tu. Kamu modify lah sampai sini. Ini delete lah balik semua. Sebab ni sepunya untuk lab objektif ni. Kamu tukar lah lab objektif kamu apa. Clear Okay. So ini dia punya lab report. Cool. So okay, now kita pergi pada assignment pula. Assignment. Lab. Ni lab. Kita tengok assignment macam mana diorang buat. Okay. Tapi kena ingat lab ni, lupa nak cerita lagi. Lab ni kamu kena buat 2 Satu kamu buat lab report ni. Satu lagi kamu kena buat slide. Sebab apa dia tulis presentation ataupun demo dia. Faham Maksud kamu submit 2. Satu lab, satu lagi slide dia. Slide presentation kamu. Faham Kak Sir? Faham tak? Faham sir. Faham Kalau tak faham tanya sekarang, saya akan cerita banyak kali. Okey, memang kelas ni fokus selama sejam untuk bagi tahu pasal nak buat lab dengan assignment saja. Okey? So clear Okey. So kita assignment pun sama. Okey? Cuma assignment daripada digital lah. Digital kena hantar apa dia? 2 lab dan juga presentation. Presentation maksudnya slide presentation tu. Okey? So basically nanti kamu baca balik lah. Baca balik, tak faham boleh pilih tajuk-tajuk ni. Kamu ambil tajuk ni. Tapi sama juga nak hantar report sir. Report sir tu nak boleh macam mana? Dekat sini juga. The same form ni yang saya buat kat ni, kamu delete lah balik benda ni. Sebab kamu pilih je tajuk yang kamu nak buat.
Okay, so ni abang kamu buat contoh. Sampel abang-abang kamu buat. Oh, bukan. Saya pun tak sure tapi tengok je lah sampel dia. Assignment. Macam diorang ada buat video. Presentation tu diorang bagi sekali video. Okay. Ni kod kejap saya check dulu. Assignment ni tengok tak. Okay, ni assignment. Okay, dia buat sama juga. Sekejap ya, saya check dulu. Okay, ni assignment dia. Dia dah bagi abstract, introduction. Tapi ini analog juga, sebab tak tahu. Mungkin SEM tu kita boleh pilih analog and digital kot. Okay. Ni dia buat macam ni. Dia buat cantik. Tu. Okay, dia buat cantik. Tapi ni assignment mungkin pada zaman tu adalah analog dan digital campur sekali jadi assignment. Okay, dia buat cantik. Literature review. Sebab dia kata apa, kita nak dalam bentuk ni. Assignment kan ada ni kan. Objektif, metodologi ni boleh masuk juga literature review Okay, tak apa. Tengok dulu yang budak ni buat. Okay. Okay, boleh masuk literature review. Literature review ni maksud apa? Teori dia lah. Okay, teori dia. Okay. Metodologi dia masukkan. Metodologi apa dia masukkan. Macam ni saya nak. Numbering yang cantik. Nampak tak? 3.1 apa. Dia buat cantik apa benda nak buat. Propose of the structure of the system. Macam ni saya nak. Saya suka student yang buat cantik macam ni. Ni yang dia buat. Yang ni dia guna multi-sim. Sebab saya kata terpulang pada kamu. Kamu boleh guna apa saja yang kamu nak. Multi-sim boleh, Simulink boleh, MATLAB boleh, apa saja yang kamu boleh. Yang je boleh display result dia. Nampak result analysis, nampak dia tunjukkan. Okay, dan report macam ni. Lepas tu dia bagi tahu discussion. Okay, conclusion. Ni dia punya reference dia. Clear? Dia lebih kurang je. Okay, cuma senak kali ni kamu ceritakan untuk digital part application dia. Okay, saya nak tambah lepas ni. Teori kat sini, literature review ni. Purpose structure of the system. Okay, so mungkin nak kamu lepas ni saya nak dalam assignment kamu ada purpose structure of the system. Okay, okay. Okay, so saya senyap aja. Kamu boleh tengok nanti lepas ni saya tunjuk Ni assignment zaman tu lah. Okay. Okay, ni assignment dia. Kau boleh tengok balik, saya akan bagi YouTube kan. Jadi saya slow tengok. Tapi saya tak bagi soft copy sebab tak elok. Dia orang buat tu tak cantik. Jadi saya nak yang mana yang cantik saja. Saya dah hilang dah yang sampel yang student buat cantik tu. Okay. Tapi yang ni kira okey jugalah. Nice lah. Betul tak? Kamu tengok pun selesa. Betul tak? Cantik nampak dia bagi figure. Nampak tak? Cantik tak? Kan? Betul tak? Dia bagi, dia bagi figure 3 semua kemas saja. Sebab tu saya nak macam ni. Dia bagi figure nampak ni. Figure 4 dia apa. Nampak tu? Dia bagi tahu. Dia bagi clearly dia bagi tahu. Jadi saya tak pening lah. Ini kamu bagi macam ni. Sini contoh ini kosong. Macam ni. Saya pun tak tahu apa benda yang budak ni buat ni. Contoh macam ni kan. What is this? Figure ni apa? Saya pun tak tahu. Namakan slow-slow. Clear Sebab jangan risau. Semestinya ada satu lab dan satu assignment saja. Okay. Kalau face to face dulu yang mana yang lab dulu yang bukan buat simulation. Dia akan ada 2 lab. Okay. 2 lab dan assignment. Okay. Yang ni sekarang ni 1 lab and 1 assignment. Tolong buat elok-elok. Okay. Okay, discussion dia. Clear Okay. Jadi saya dah bagi dah lab dan assignment. So sekarang ni student nak apa? Nak tanya apa daripada saya? Okay. So open sebab dah habis dah untuk lab and assignment. Apa yang student nak tahu? Sir, section boleh gabung untuk Apa dia? dalam satu group tu boleh gabung section ni.
Dia sebenarnya kalau berikutkan ayat mudah dia boleh je gabung je section, tapi saya takut nanti kamu pergi mencuri section lagi satu punya. Faham tak? Sebab section kita ada berapa orang Ya, saya check Section kita, saya check dulu. Tengok je section. Saya rasa boleh je gabung. Okey. Sekejap Tapi yang buat seorang-seorang saya tak nak kamu buat seorang-seorang lab apa semua kan, tak cukup group. Kamu cakap answer buat seorang-seorang, tak mau. Senak kamu ada pairing dia. Jangan buat seorang-seorang. Sekejap Sekejap sistem dia problem sikit. Okey. So far saya bagi tahu satu benda, kalau kamu tak kamu boleh check balik Kalau kamu tertinggal, okey jap. Boleh pula. Ni apa ni? Diploma Okey, section 1. Okey. Sekarang ni kita ada 60 orang tak saya rasa. Kita double confirm balik sebab ada yang dah berhenti lah apa semua. Ini 31 kan, 31 orang, satu lagi section. Satu lagi section. Satu section je. Oh, sorry, saya dah pening kepala. Dia combine semua. Ni kan, 31 campur 29, 60 orang. Cukup lah kan? Betul tak? Tak boleh ni, tak boleh record sangat ni sebab kamu punya nombor telefon dekat sini ni. Tak boleh masuk YouTube sebenarnya. Okay, so clear Boleh combine section Okay, apa lagi? Saya tak boleh tunjuk lama tadi tu sebab lupa. Kita buat YouTube, nanti kan save. Nanti nombor telefon kamu tu ada. Mana boleh reveal nombor telefon dekat sistem dekat YouTube tu. Okay, so apa lagi nak tanya? Berkenaan lab dan assignment. Kena ingat okay, saya bagi tahu kenapa kamu kena score ni, syllabus kan ni, syllabus. Kamu kena ingat tak boleh main syllabus sebab nanti saya tunjuk syllabus kamu. Okay, tengok sini. Kenapa saya kata jangan main? Kamu nampak ni. Assignment assignment 10 markah. Lepas tu kamu punya lab 10 markah. Nampak tak? Kamu ada 20 markah percuma. Okay. Sebab tu saya kata kalau nak skor paling mudah 20 markah dalam tangan. Quiz pun saya tengok ramai yang markah okey-okey. Okay. Quiz pun tak ada masalah. Tak percaya cuba tengok sebab saya kata kamu memang pandai sebenarnya. Okay. Quiz kita tengok kalam. Tengok quiz kamu. Quiz. Okey. Mana quiz ni?
Kejap. Mana quiz ni punya student punya ni? Kejap. Baik. Betul lah, quiz 2 section 1A. Okay. Review. Baik, mana student ni? Finish. Sekejap tengok section 1 sekejap. Sebelumkan apa ni juga ni? Quiz 1. Okay. Back to the course. Okay, quiz 1. Okay, patutlah tak boleh. Astaghfirullahaladzim. Tak mahu pula keluar ni. Dashboard. Dashboard account. Ni. Boleh tukar ni pula. Tadi boleh. Sekejap technical problem. Macam mana nak tukar ni sekejap Dia ada preference ni, dia tak ada pula. Boleh dah. Okay, so kita tengok quiz kamu. Section 1A. Attempt kan? Cuba tengok sekejap. Okay. Oh, markah ada. Okay. Tarik bawah sekali. Nampak ni? Okay, so far kamu nampak yang dapat markah 9.5 hingga ke 10. Berapa orang? 25 orang. Nampak Maksudnya kamu faham quiz tu kamu kalau tengok kan ada ramai yang perform, yang tak perform tu normal lah. Tapi nampak tak? Tak ada yang dapat kosong. Paling rendah 6.5 sampai 7. Sebab tu saya beritahu dalam kelas saya dah beritahu dah. Quiz 2 kamu okey. Nampak ni. 95 sampai 10. Maksudnya yang paling rendah dapat 6 markah saja. Okey, kita tengok pula pada quiz 1 hari tu. Quiz 1. Sebab tu saya beritahu kamu punya performance. Ni quiz 1. Tengok quiz 1. Quiz 1 nampak ni. Yang paling rendah dapat 2 tu normal lah. Sebab ni masa mula-mula dia kau masuk. Okay, 2 sampai 2.5. Tapi nampak ni, mostly nampak ni. 25 orang dapat jawab. Yang tak dapat jawab mungkin tak datang kelas ke apa ke. Tapi sikit. Maksudnya saya katakan ramai yang perform. Sebab tu kalau kamu tanya sir kan. Okay sir, macam mana you sir beritahu kita orang ni okey ke tak grup kita orang? Grup 1 ke tak? Jadi saya tengok daripada graf ni. Okay, saya tengok graf ni. Okay, section 1 macam mana? Pandai. Sebab apa? Markah korang semua 24, yang dapat 10 markah ni, 9.5 sampai 10 ni tinggi gila. Lab quiz tu pun sama. Sebab tu test nanti, test tahu kan face to face. Clear? Okay, jadi apa lagi nak tanya? Tolong tengok kat kalam. Nanti tolong tengok kat kalam balik. Lab ni. Download balik ni. Yang paling baru latest one adalah this thing. Okay, lab. Ni. Lab assignment. Tak tahu tanya secepat mungkin. Clear sebab besok ada lagi kelas. Nanti besok pun saya akan cerita benda yang sama lebih kurang. Okay, pada diorang. Okay, so student ada lagi yang tak faham pasal lab assignment? Test nanti face to face Maksudnya datang you ni. Okay. Apa lagi nak tanya?
Minggu depan you tahu kan cuti? Student tahu tak minggu depan cuti? Tahu sir. Tahu, sir. Lepas tu tahu tak EMP Gambang tutup? Sangat tahu. Tahu sir. Ingat tahu tak tahu? Tahu, Takutlah. Okey, sebab korang semua macam gembira je nak datang kelas. Saya tengok rapat-rapat je semua datang. Saya tengok dalam kelas tadi macam ramai je rapat-rapat sembang-sembang, tepuk-tepuk tangan. Yang buat macam tu sebab sekarang ni zaman COVID. Okey, so apa lagi nak tanya? Sir, dah ada bagi tahu due deadline ke? Okey, deadline dia macam ni. Jenis saya sebabkan dia design. Okey, deadline dia senang. Okey, untuk lab nanti saya akan bagi tahu. Maksudnya lab ni adalah 2-3 selepas test 1 kamu. Okey, selepas test 1 kamu akan hantar lab. Lepas tu assignment waktu bila? Assignment minggu ke-13. Okey. So saya tulis macam ni Okey, saya tuliskan dalam WhatsApp. Saya akan tulis. Okey, saya akan tulis lab due date, betul lab due date 2 weeks after test 1. Okay, assignment 1 week before study week. Okay, clear? Sudah bagi tahu lab due date dia 2 weeks after test 1, assignment 1 week before study week. Okay, jelas? Sudah bagi pun dalam WhatsApp. Okay, apa lagi nak tanya? Kalau student saya nak tanya apa lagi? Tak ada apa. Kalau tak ada apa saya nak tutup ni. Nanti saya bagi YouTube ni kat kamu. Okay, apa lagi nak? Tak tahu. Sir, presentation tu makan individu ke makan kumpulan? Dia macam ni, untuk semester ni saya nak bagi tahu kamu satu lagi cara. Untuk lab dengan assignment ni kita boleh buat juga macam ni, faham tak? Macam ada student yang dulu dia buat macam ni. Presentation tu dia buat siap-siap. Slide tu dia buat siap-siap, lepas tu dia bagi je video. Ada satu lagi, sir kita orang nak demo depan sir. Setengah-setengah macam saya punya preference semester ni, kamu buat je video dulu. Kamu hantar video, okey contoh kan lab presentation lab kan. Okey, kamu hantar presentation lab tu. Lepas je kamu bagi video tu nanti saya akan tanya soalan. Okey, dan markah tu kamu bezalah. Okey. Apa lagi? So lab and assignment member saya cakap kena buat video dulu, video lah, maksudnya video macam kita ni recording video. Lepas tu kamu submit pada sir. Dan sir akan tanya question. Okay, sedikit pada sama ada you understand or not. Okay, apa lagi tak faham? Okay, ayat mudah dia. Okay, ayat mudah dia macam ni Okay, lepas kamu dah buat lab 1 kan, kamu buatlah kamu punya video presentation. Nanti beza video presentation tu ada lebih kurang macam ni lah. Maksudnya macam saya buat sekarang. Guna Google Meet ke apa benda kan. Maksudnya kamu dah present, dah buat video dulu siap-siap macam saya sekarang ni. Macam saya present dekat kelas kamu ni. Faham tak? Contoh macam ni kan, nanti kamu present. Dalam video tu lah, dalam video tu kamu siap-siap dulu present. Okay, contoh macam Izzuddin ni cerita. Okay, Izzuddin was telling about abstract. Okay, this report is based macam tu. You akan cerita macam tu. Dia bagi video tu awal pada saya. Nanti saya akan panggil macam that group. Saya tengok dulu video you first and then saya akan tanya soalan. Setiap orang saya akan tanya soalan. Clear tak? Saya yang akan tengok video tu. Tak payahlah macam kalau dalam sekarang ni, kalau saya buat sekarang ni, macam contohnya presentation macam sekarang lah, for example kita do Google Meet, you buat presentation, mesti nanti video internet you tak stabil. Betul tak? Betul ke tak? Betul, kita nak UMP teruk. Sebab tu buat video tu awal, nanti kita discuss kemudian. Okay? Maksudnya bila saya dah tengok video tu, maksudnya saya dah tengok video tu saya akan tanya, okay group 1,
Ainul, macam mana benda ni boleh terjadi? Okey, ni macam mana? Sebab saya akan tahulah role kamu macam mana. Lepas tu tanya Zakwan, macam mana Zakwan benda ni? Lepas tu saya tanya lagi, Chow Kwan, apa benda ni? What is this? Contohnya. Okey, so apa lagi yang you tak faham? Clear? Okay. Kalau dah habis, saya nak tamatkan conversation ni. Sebab hari ni memang purposely only for lab and assignment saja. Okay. Lab and assignment. Kalau tak ada, saya nak offkan dia punya ni. So sir, kalau record video tak ada range masa kan? Maksudnya kita tak kisah kita nak present, kita nak buat video berapa minit, right? Tak ada masalah, no problem. Okay. So jenis open ended, tak nak bagi student pening. Okay, nak buat 2 jam pun sekatilah, saya akan tengok. Nanti saya buat asking you back the question. Okay. So remember something, kalau you tak tahu, okay now you tak tahu nak buat kan? Okay, contoh you kena guna YouTube. Okay, YouTube. Kalau you tak tahu, sebagai tahu simple thing, okay, YouTube. Saya tak tahu kenapa saya punya laptop macam hang hari ni. YouTube. You tengok YouTube. Tak tahulah kenapa hang. Okay, tapi semua guna YouTube lah faham YouTube ni maksudnya you boleh Google apa tadi? Apa namanya tadi? Modulation using MATLAB. MATLAB Simulink. Okay. You boleh tengok dia sini contoh dia macam mana dia buat. Tapi kena install lah MATLAB ke apa ke. Lebih berjirin, lebih semangat. Okay, you boleh tengok kan macam mana dia punya ni. Simulation dia, sekarang ni up to you. You nak guna software, electronic software apa pun tak ada masalah. Janji dia display dia punya output result. Clear? Macam ni dia boleh tunjuk. Anything dah. Lagi satu, don't worry lah, dah lama dah subjek ni run. Saya rasa dah around 4 semester kot. 4 semester, 2 tahun dah guna. Every semester kita guna macam ni. So far no problem. Okay? Clear? Students sir? Clear. Okay, jadi nak guna apa? Kalau tak tahu, jangan menangis ke apa, baca sini dulu. Okay, ni saya dah bagi tahu. Ni, boleh guna multisim, ni, MATLAB, multisim, apa sajalah. Okay, electronic software yang boleh. Ni, okay, clear? Okay, clear? Okay, thank you class. So, saya nak tamatkan kelas ni, thank you. So, test 1 yang risau, test 1 bila? Test 1 yang sebagi tu? Lepas cuti. Lepas cuti kan. So jangan pening kepala dulu. Lepas tu ada student tanya ni sekejap. Oh tak boleh ada nombor telefon. Tak apalah. Okay. So far terima kasih kelas Dah tak ada apa dah. Saya nak cerita tu. Actually dalam WhatsApp saya dah bagi dah sampel last semester punya test. Nanti cuba jawab. Kan ada semester last, nanti you check balik dalam WhatsApp you. Actually saya dah bagi. Okay, semester dulu punya test 1. Clear? Check balik WhatsApp ada Okay, so far tak ada apa lagi So thank you class, nanti saya bagi video ni Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Okay, bye. Thank you sir. Baik sir. Selamat petang sir. Okay, Thank you thank sir. Bye. Assalamualaikum, selamat petang sir. Thank you sir. Thank you, sir. Bye. Bye sir. Bye. Okay. Stop recording. Terima kasih sir. Sama-sama, stop recording. Stop recording.